Didik TV KPM. Bumi yang tiada rimba, Bumi yang tiada rimba, hamba, seumpama hamba. Dia dicemar manusia, Dia dicemar manusia, yang jahil ketawa, yang jahil ketawa. Bumi yang tiada udara, Bumi bagai yang tiada udara, nyawa, bagai pasti tiada nyawa. hilang suatu hari, Pasti hilang tanpa suatu disedari. hari, tanpa disedari. Bumi tanpa lautan, Bumi akan tanpa kehausan, akan kehausan. pasti lambat laun hilang, Pasti lambat duniaku laun yang hilang, malang. duniaku Oh lala, yang malang. oh anak-anak tak boleh merasa mandi laut, besar main ramah-ramah. Alela ni tua umurnya berjuta, kita usaha jauh ke dari malapetaka. Ozolo ni kahon ni pina na ari, kena makai asa hok bisa pasal manusia. Semua benda-benda di dunia tak boleh tahan sampai bila-bila. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu kembali dalam Teras Didik TV KPM anda bersama saya Hazrina Kasim. Dan pastinya untuk 1 jam ini kita akan berkongsi pelbagai ilmu pengetahuan yang bermanfaat dan juga pembelajaran yang menyeronokkan. Hari ini kita akan mempelajari mata pelajaran pendidikan sivik dalam pendidikan moral. Dan pastinya tadi murid-murid dah dapat saksikan kehebatan guru kita bersajak dan juga menyanyi. Apa agaknya topik yang akan kita kongsikan pada hari ini? Sekejap saja lagi kita akan bersama dengan guru-guru kita. Tapi sebelum itu, suka untuk saya ingatkan kepada semua penonton termasuk ibu bapa yang menonton ketika ini bersama dengan anak-anak, pastikan sentiasa mematuhi SOP yang ditetapkan. Pakai pelitup muka, sentiasa mensanitasi tangan atau mencuci tangan, dan juga pastikan adanya penjarakan fizikal sekurang-kurangnya 1 meter bila berdepan dengan mana-mana individu di tempat awam. Baiklah, ini dia kita nak perkenalkan guru-guru penyampai kita untuk hari ini. Sedap suaranya bersajak. Ini dia saya nak perkenalkan Cikgu Ching Suji, guru bahasa Inggeris dari Sekolah Kebangsaan Putrajaya Presin 81. Apa khabar Cikgu? Selamat pagi, khabar baik. Murid-murid semua, apa khabar? Sihat semua? Nama saya Ching Suji. Saya guru di Sekolah Kebangsaan Putrajaya Presin 81. Baik, terima kasih Cikgu. Ini dia Cikgu kita yang bersemangat menyanyi tadi lagu Hijau. Ini saya nak perkenalkan Cikgu Muhammad Fairuz Mat Daud, guru penolong kanan kurikulum Sekolah Kebangsaan Putrajaya Presin 161. Apa khabar Cikgu? Khabar baik, selamat pagi semua. Nama saya Muhammad Fairuz bin Mat Daud dari Sekolah Kebangsaan Putrajaya Presin 161. Selamat perkenalan, terima kasih. Baiklah, ini dia guru-guru kita pada hari ini yang akan bersama untuk 1 jam ini. Cikgu, saya nak tanya, apakah agaknya topik yang akan kita kongsikan bersama dengan murid-murid? Ada tak perkaitannya dengan gimmick yang cikgu lakukan tadi? Sememangnya memang ada. Sebab sesuai dengan lagu Hijau tadi kan, pasti ramai yang tahu ya. Kaitannya flora dengan fauna dan flora ya. Memang topik yang tidak asing lagi pada kita sebab berkait rapat dengan kehidupan kita. Okey, semoga melalui pengajaran pada hari ini kita akan lebih peka dan kita akan menjadi seorang warga negara yang mempunyai hak, peranan dan tanggungjawab terhadap flora dan fauna dan alam sekitar kita. Ya, Baiklah betul. Cikgu.
Jadi sepanjang 1 jam ini, apakah agaknya yang murid-murid akan capai dalam pembelajaran ini, Cikgu Ching? Okey, bagus. Sebenarnya dalam sesi pembelajaran hari ini, kita nak tekankan 3 literasi civic. Literasi civic yang pertama iaitu pengetahuan. Murid boleh menjelaskan kepentingan memelihara dan memulihara alam sekitar. Bukan itu saja, untuk bahagian sosio-emosi, murid boleh menjelaskan, menunjukkan perasaan sayang terhadap alam sekitar, dan akhirnya untuk bahagian ketiga, tindakan, murid akan dapat melaksanakan tindakan yang wajar untuk memelihara dan memulihara alam. Okey, dari segi objektifnya pula bagaimana? Okey, sama juga kita ada 3 bahagian. Jadi dalam objektif pembelajaran, dalam aktiviti-aktiviti yang akan dilakukan hari ini, murid akan dapat melengkapkan satu peta bulatan untuk menunjukkan mereka faham kepentingan memelihara dan memulihara alam. Mereka juga akan menzahirkan perasaan melalui satu aktiviti melukis emoji. Dan akhir sekali mereka akan menjawab satu kuis untuk menunjukkan apakah tindakan yang wajar dalam situasi-situasi tertentu. Okey, jadi pastinya pembelajaran hari ini akan lebih seronok dengan adanya penglibatan murid-murid kita. Betul tak, Cikgu? Betul. Okey, kita sebenarnya nak kongsikan kepada anda yang sedang menonton ketika ini, ada dalam kalangan murid-murid kita yang dah pun bersedia secara dalam talian untuk sama-sama mengikuti pembelajaran pada hari ini. Saya nak perkenalkan, boleh Cikgu? Silakan. Ini dia murid-murid Cikgu semuanya. Kita nak mulakan dengan salah seorang dulu pelajar yang sudah pun bersedia nak perkenalkan diri mereka. Kita ada adik Arshavin. Hai, apa khabar? Boleh berkenalan? Hai. Hai. Teruskan. Nama saya Arshavin Naya, ada lelaki Prem Rakesh. Cikgu boleh panggil saya Arshavin. Saya bersekolah di Sekolah Kebangsaan Putrajaya Puisi 81. Cita-cita saya ialah untuk menjadi seorang peguam. Baik, terima kasih. Hebatnya kita ada bakal peguam ya Cikgu. Yang seterusnya kita nak dengarkan pula dari adik Shamita. Hai adik. Hai dan salam sejahtera. Nama saya Shamita Shankar. Boleh panggil saya Shamita. Saya bersekolah di Sekolah Kebangsaan Putrajaya Presiden 161. Cita-cita saya adalah untuk menjadi seorang angkasawan. Wah, hebatnya. Angkasawan. Kita ada bakal angkasawan juga di sini. Okey, kita nak tahu pula apa cita-cita adik Diraj. Silakan. Hai semua, nama saya Diraj Elnovan daripada Sekolah Kebangsaan Putrajaya Presiden 81. Cita-cita saya ialah untuk menjadi seorang jurutera. Wah. Hebat-hebat anak Kacak murid kan cikgu-cikgu. jurutera kita? Ya, handsome, senyum manis sahaja orangnya. Baik, terima kasih Diraj. Seterusnya, kita ada Syaranya. Silakan. Salam sejahtera Kak Rina dan Cikgu. Apa khabar? Baik. 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 Nama saya Syaranya Doresami. Boleh panggil saya Syaranya. Saya dari Sekolah Kebangsaan Putrajaya Puisi 81. Cita-cita saya ialah sebagai doktor. Wah, hebatnya kita ada doktor di sini juga ya. Terima kasih. Dan seterusnya kita nak berkenalan dengan adik Keith. Hai adik Keith. Hai semua, nama saya Kit Chia Jun Ching dari Sekolah Kebangsaan St. George 1. Cita-cita saya ialah untuk menjadi seorang saintis. Saintis, hebatnya adik Keith kita ni. Dan yang terakhir sekali kita ada Easton. Hai Easton. Salam sejahtera. Nama saya Easton Tan Shen Yi. Kamu boleh panggil saya Easton. Saya dari SKSD St. George 1, Taiping. Cita-cita saya ialah menjadi seorang doktor. Wow, hari ni ada dua bakal Dua doktor kan. bersama Jauh dengan tu kita. Taiping Ya, dari Taiping. Terima kasih murid-murid yang pastinya semua dah bersedia ke untuk mengikuti pembelajaran kita. Kalau dah bersedia, kita thumbs up sikit. Murid-murid, senyum. Yeay. Okey, baiklah. Nampaknya sebelum kita nak memulakan pembelajaran, apa kata kalau saya nak minta Cikgu Ching terlebih dahulu untuk kita laksanakan baik. SOP di dalam studio ini. Kita perlu juga untuk mensanitasi tangan. Okey. Dan pastikan juga anda
sentiasa membawa gel pembasmi kuman. Kalau ke mana-mana saja, mudah untuk anda mensanitasi tangan. Baik, cikgu, kita nak mulakan kelas. Tapi boleh tak kalau kita berehat sekejap saja? Boleh. Boleh Nak ya? minum air. Dahaga air tadi. Maknanya menyanyi tadi kan. Baik, murid-murid, jangan ke mana-mana ya. Selepas ini sesi pembelajaran kita akan bermula dengan topiknya sayangi flora dan fauna. Semuanya selepas ini di Trans Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Saya belajar bahawa flora dan fauna amat penting dalam hidup kita. Tumbuh-tumbuhan dan haiwan mengindahkan alam sekitar dan menstabilkan ekosistem. Saya boleh memainkan peranan untuk menjaga alam sekitar dengan memutar semula barang-barang seperti kertas, plastik, aluminium dan kaca. Apa yang saya pelajari daripada segmen ini adalah flora dan fauna banyak sumbangan kepada kehidupan manusia. Kita seharusnya menghargai dan menjaga flora dan fauna supaya tidak berlaku kepupusan. Salah satu cara untuk memelihara alam sekitar adalah dengan mengurangkan penggunaan plastik. Kita boleh membawa beg guna semula ketika membeli belah. Marilah sama-sama sayangi alam sekitar. Saya belajar bahawa flora dan fauna merupakan satu komponen yang sangat penting dalam bumi. Tanpa mereka, kita tidak dapat hidup. Oleh itu, ia penting untuk kita memelihara dan memelihara alam. Saya boleh memainkan peranan untuk memelihara alam sekitar dengan menjaga kebersihan tanah, air dan udara supaya tidak tercemar. Selain itu, saya juga boleh mengamalkan kita semula dalam kehidupan saya. Wah, hebatnya jawapan murid-murid kita ya terhadap topik yang bakal kita kongsikan ini. Dan pastinya murid-murid juga yang berada di rumah dah tak sabar untuk mulakan pembelajaran. Saya terus nak serahkan pembelajaran ini bersama dengan Cikgu Fairuz terlebih dahulu untuk berkongsi dengan kita. Silakan Cikgu. Okay, terima kasih. Okay, bersedia semua? Okey, nampak tak apa yang cikgu sediakan di sini? Nampak semua? Okey. Sebuah diorama tentang flora dan fauna. Okey, cikgu tak nak cakap banyak. Cikgu nak tanya. Okey, kalau awak nampak, apa yang awak boleh ceritakan di sini? Ada tak? Okey, Saranya. Silakan Saranya. Cikgu, saya nampak burung, haiwan kecil dan bunga yang cantik. Wah. Kelihatan burung ini menikmati alam sekitar. Okey, betul tu Saranya. Ada haiwan, ada burung, ada air yang menikmati keindahan flora dan fauna. Ada siapa-siapa lagi tak yang boleh nak ceritakan? Diraj. Okey, Diraj dah bersedia di situ. Silakan Diraj. Saya nampak pelbagai spesies haiwan dalam habitat mereka. Wah. Betul tak Cikgu Ching? Ya, nampak banyak spesies haiwan di situ. Semua hidup dalam harmoni. Ya, nampak aman kan? Baiklah, cikgu rasa penting tak flora dan fauna dalam kehidupan kita? Ada tak sesiapa yang boleh bantu cikgu? Ada tak? Okey, Syamita. Syamita dah bersedia di situ. Silakan Syamita. Ya, sudah pastinya cikgu. Flora dan fauna ini sangat penting untuk keseimbangan ekosistem dan sekiranya berlaku kepupusan flora dan fauna, manusia akan menghadapi pelbagai masalah.
Wah, terima kasih. Tahniah Baik, Shamita. Dia kaitkan dengan keseimbangan ekosistem. Baiklah. Selain mengimbangkan ekosistem, flora dan fauna ni amat penting kepada manusia. Ada tak sesiapa yang boleh berikan cikgu contoh apa kepentingan flora dan fauna kepada manusia? Boleh tak? Ada yang nak jawab? Ada yang jawab? Okey, Eastern dah bersedia di situ. Silakan. Silakan Eastern. Selain mengimbang ekosistem, flora fauna juga amat penting kepada manusia kerana pokok-pokok membekalkan oksigen kepada kita. Okey, pokok-pokok membekalkan oksigen kepada kita. Itu dah salah satu kepentingan flora dan fauna. Baiklah. Cikgu rasa Kin boleh tak bagi pandangan? Okey, silakan. Baik cikgu. Saya rasa flora dan fauna penting kepada kita semua kerana ia ialah salah satu sumber makanan dan ubatan. Okey, mengeluarkan sumber makanan dan ubat-ubatan. Betul di situ. Seorang lagi cikgu rasa. Siapa ya rasa-rasanya? Asyafin. Silakan Asyafin. Terima kasih cikgu. Okey, sama-sama. Cikgu, sebagai sumber bahan mentah, contohnya kayu balak merupakan satu sumber yang sangat penting dalam pembinaan rumah dan perabot serta membuat kertas. Hasil keluarannya seperti kulit haiwan, madu, rotan dan sebagainya berasal dari tumbuhan dan haiwan. Wah, terima kasih Asyafin. Membekalkan bahan mentah. Betul tak Cikgu Ching? Ada penambahan? Betul. Cikgu kagum dengan jawapan Keith, Asyavin dengan Eastern tadi. Betul, anda semua telah faham apakah kepentingan alam sekitar kepada kita. Tetapi malangnya sekira anda lihat flora dan fauna semakin terancam. Mereka hampir pupus. Apakah ancaman-ancaman terhadap alam sekitar? Ada sesiapa yang boleh ceritakan pada cikgu apakah yang mengancam flora dan fauna kita ini? Ada sesiapa nak cuba, murid-murid? Kita ada adik Syaranya. Ya, Syaranya. Silakan. Pada pendapat saya, pembalakan dan pemburuan haram merosakkan habitat haiwan dan mengancam mereka, cikgu. Kesian haiwan-haiwan, cikgu. Bagus jawapan Syaranya. Ya, pembalakan akan merosakkan habitat semula jadi haiwan. Tetapi siapa boleh beritahu cikgu kenapa berlakunya pembalakan dan pemburuan haram seperti yang diceritakan oleh Syaranya tadi? Okey, cikgu nampak Keith. Boleh beri cikgu contoh kenapa pemburuan haram berlaku? Pemburuan haram berlaku kerana haiwan-haiwan seperti harimau, singa dan sebagainya diburu untuk menjual anggota-anggota badannya secara haram seperti gigi, tanduk dan kulit. Ya, betul Keith. Kadang-kadang anggota badan haiwan ini seperti daging ataupun kulit mereka didagangkan untuk makanan eksotik ataupun untuk membuat pakaian. Betul cikgu? Betul. Kak Rina, ya? Betul, Dibuat cikgu. pakaian ataupun dibuat apa-apa sajalah yang boleh dijual. Okey, siapa lagi yang boleh beri cikgu satu contoh ancaman terhadap alam sekitar kita? Ada nak Cikgu cuba? satu lagi. Mungkin ya, Shamita, teruskan. Silakan. Cikgu, selain apa yang dinyatakan oleh Keith, pencemaran air, udara, tanah serta pembakaran hutan juga akan mengancam flora dan fauna kerana habitat mereka terjejas. Ya, betul Shamita. Bila kita sebut habitat ni, udara, tanah dan air itu semua habitat haiwan. Jadi bila berlaku pencemaran, mereka turut terjejas. Siapa boleh beri cikgu contoh pencemaran yang berlaku seperti yang disebut oleh Shamita tadi? Oh, pantas Arshavin mengangkat tangan, cikgu. Cikgu tengok Arshavin, dia dah bersedia. Teruskan Arshavin. Terima kasih cikgu. Pencemaran air ialah seperti pembuangan sisa toksik, tumpahan minyak di laut, pembuangan sampah sarap ke dalam sungai dan longkang. Pencemaran udara pula ialah pembakaran terbuka dan asap dari kilang dan kenderaan. Pencemaran tanah pula disebabkan oleh aktiviti industri bahan kimia, pertanian dan bahan buangan sama ada berbentuk air atau pepejan.
Okey, bagus Arshavin. Arshavin dah bagi 3 contoh dah pencemaran air, udara dan juga tanah. Ya. Jadi anda rasa penting atau tidak untuk kita memelihara alam ini? Penting kan? Bercakap tentang pentingnya memelihara dan memelihara. Baiklah, cikgu nak uji kamu sebenarnya. Okey, bersedia? Okey. Kepentingan, apakah kepentingan memelihara dan memelihara alam ya? Dan jawapan kamu ni cikgu nak kamu fikirkan dan kita akan siapkan rajah pokok, rajah pokok. Baiklah, cikgu bagi masa dalam 5 saat untuk kamu fikirkan apakah kepentingan memelihara dan memelihara alam sekitar kita. Okey. Pantas ya murid-murid berfikir 5 saat. 5 saat saja. Sedang berfikir sekarang ini. Tadi ada yang sudah sebut jawapan dia sebenarnya. Saya nampak Diraj dah angkat tangan. Dah angkat tangan. Okey, tapi kita tunggu lagi yang lain. Kita pindahkan maklumat tadi, kita nak pindahkan dalam peta rajah pokok tersebut. Menarik. Okey, nampak dah bersedia tu Diraj. Okey, silakan Diraj. Silakan Diraj. Okey, silakan Diraj. Jika kita sebagai penduduk dunia ini tidak memelihara alam, kita akan mengalami masalah seperti pemanasan global. Masalah peningkatan suhu juga akan berlaku jika kita tidak memelihara dan memelihara alam dengan betul. Okey, Diraj kaitkan dengan pemanasan global. Kenapa? Sebab suhu bumi akan menjadi semakin tinggi. Okey, kita tengok jawapan. Okey, dah lengkap. Okey, kemudian cikgu rasa Aston silakan Aston untuk jawapan seterusnya. Silakan. Kita dapat menarik pelancong sekiranya kita menjaga keindahan alam sekitar. Okey, dia kaitkan dengan dapat menarik pelancong. Dah lama kita tak melancong kan? Betul cakap tentang melancong kan? Betul. Kalau alam sekitar terjaga, pasti ramai yang suka datang untuk melancong. Kalau Kak Rina, rasanya kalau dah PKP dah boleh rentas negeri, di mana? Ke mana Cik Rina nak tentu saya nak balik ke utara. Utara sebab? Sebab di sana tempat tinggal saya, cikgu. Jadi kalau dilihatkan ada banyak keindahan alam sekitar di bahagian utara dengan keindahan guanya di Perlis, dengan Bukit Benderanya di Pulau Pinang. Banyak tempat naik. Kan? Jangan lupa banyak lagi tempat yang boleh kita kunjungi dalam negara kita. Betul? Okey, baiklah. Di situ cikgu nampak Sarania dari tadi lagi. Silakan Sarania. Silakan. Cikgu, kita perlu mengelakkan keputusan flora dan fauna supaya generasi yang akan datang dapat menikmati keindahan alam yang sama. Okey, Sarania kaitkan dengan kepupusan haiwan. Kalau haiwan pupus, tak adalah generasi akan datang boleh dapat melihat tentang keindahan dan habitat haiwan kita. Betul? Nanti gajah pun kita tak kenal. Betul Sarania? Betul, okey, terima kasih. Seterusnya, Arshavin. Silakan Arshavin. Terima kasih cikgu. Kita perlu memelihara alam sekitar untuk mengelakkan bencana seperti banjir dan tanah runtuh. Okey, itulah kepentingannya memelihara dan memelihara alam sekitar. Betul. Untuk mengelakkan banjir dan bencana-bencana yang lain. Okey, terima kasih Arshavin. Okey, cikgu nak tanya Kin. Silakan Kin. Silakan Kin. Baik cikgu, jika alam sekitar tercemar dan tidak terpelihara, manusia akan jatuh sakit, contohnya batuk, sukar bernafas, sakit tekak dan sebagainya. Okey, betul Kin. Perkara mudah. Kalau kotor kan, dari segi dekat dengan kita, kalau kotor kita akan mudah sakit. Betul. Okey. Seterusnya, last kali, cikgu rasa Shamita ada idea tak Shamita? Okey. Silakan Shamita. Pada pendapat saya, kita perlu memelihara alam, terutamanya sungai dan lautan supaya manusia terus mempunyai sumber bekalan air yang bersih. Okey. Betul kan? Sumber air yang bersih. Kalau kita memelihara dan kita memelihara terutamanya sungai kita, maka dapatlah kita air yang bersih. Shamita,
apa terjadi kalaulah air kita terkotor, sungai kita terkotor, tercemar Ada idea? Cikgu, ini akan menyusahkan semua. Oleh itu, cikgu, jika kita tiada sumber bekalan air yang bersih, kita tidak boleh minum air. Dan kalau tiada air, kita juga tidak boleh masak, cikgu. Terima kasih Samita. Soalan spontan bagus Samita. Baik, saya lihat di sini pelibatan murid-murid berkenaan dengan topik ini sungguh memberangsangkan cikgu. Nampaknya murid-murid kita faham tentang kepentingan memelihara dan memelihara alam sekitar. Cikgu, boleh tak kalau kita berehat sekejap? Boleh. Boleh cikgu? Ya, boleh. Okey murid-murid, jangan ke mana-mana. Selepas ini Cikgu Ching dan juga Cikgu Fairuz akan meneruskan pengajaran untuk memberi ilmu yang bermanfaat kepada kita untuk kita sayangkan flora dan fauna. Jadi jumpa selepas ini di Trans Didik TV KPM. KPM. Didik TV KPM. Okey, baiklah, kembali lagi bersama kami dalam Trans Didik TV KPM dan ketika ini kita sedang mempelajari tentang sayangi flora dan fauna. Kalau tadi kita dah tahu tentang kepentingan memelihara dan memelihara alam sekitar, seterusnya ada banyak lagi yang ingin dikongsikan oleh Cikgu Fairuz dan juga Cikgu Ching. Silakan Cikgu. Okey, murid-murid, sekarang kita akan masuk ke aktiviti yang kedua. Okey, untuk aktiviti hari ini, cikgu nak tengok awak sudah sedia dengan lembaran kerja yang cikgu beri? Boleh tunjuk? Semua dah siap dah cikgu. Cikgu dah nampak. Okey, apa yang anda ada sekarang adalah template muka kosong. Cikgu akan tunjukkan gambar pada anda sebentar lagi. Cikgu nak awak lukiskan. Cuba gambarkan perasaan anda. Okey, dan cikgu nak anda semua ceritakan apakah perasaan anda apabila melihat gambar-gambar ini. Anda sudah bersedia? Okey, bagus. Untuk gambar yang pertama, cikgu tunjukkan. Alright. Cikgu bagi masa dalam beberapa saat untuk anda melukis. Saya boleh cuba juga cikgu? Ya, boleh dengan pastinya. Kita nak tahu perasaannya ya, kan. Kita nak lihat apa yang murid-murid lukis ni. Okey, siapa yang sudah siap? Okey, cikgu nampak Diraj. Diraj sudah siap. Boleh Diraj tunjukkan? Okey, Diraj cuba terangkan apa yang Diraj lukis tu. Saya berasa gembira kerana dapat melihat ciptaan Tuhan yang begitu indah dan unik. Wah, bagus Diraj. Diraj. Diraj nampak contoh flora dan fauna di sini. Betul? Okey, bagus. Semua angkat apa yang anda sudah lukis. Cikgu nak pilih seorang. Okey, wow, semua lukis muka yang gembira. Boleh cikgu panggil Easton? Easton boleh terangkan apa yang Easton lukis itu? Silakan Easton. Boleh Easton? Teruja. Teruja. Oh, kenapa Easton teruja? Saya rasa Lagi. Haiwan kerana haiwan-haiwan dapat hidup bebas dalam habitat mereka. Oh, bagus jawapan Easton. Dia nampak haiwan-haiwan hidup bebas dan harmoni. Tidak terancam dalam habitat yang semula jadi mereka. Okey, kalau tadi gambar yang pertama, kita beralih kepada gambar yang kedua. Okey, gambar kedua, silakan
Okey, cikgu nak dalam masa beberapa saat boleh lukiskan apakah perasaan awak, emoji apa yang mewakili perasaan awak ketika ini. Okey, kalau dah bersedia boleh angkat terus. Syamita, kenapa tu Syamita? Silakan Saya Syamita. berasa Okey. sangat sedih, cikgu. Kawasan itu nampak kotor dan mesti berbau. Itu habitat kepada haiwan. Kita mesti menjaga habitat haiwan seperti mana kita menjaga rumah kita. Mestilah cikgu kena jaga rumah cikgu dengan baik, kan? Ya, terima kasih Samita dinasihatkan cikgu. Okey, satu nasihat yang cikgu pegang. Terima kasih Samita. Okey, Samita rasa sedih sebab sepatutnya itu kawasan untuk habitat haiwan, kan? Okey. Selain Samita, cikgu rasa di situ Ken. Ken, cuba Ken. Silakan Ken. Baik cikgu, saya berasa kecewa kerana manusia tidak bertanggungjawab dan telah membiarkan sampah dan tidak terurus dan menjejaskan alam. Okey, Ken, dia bawa emosi dia. Dia bercakap pun rasa macam kecewa. Ken kecewa sebab ada di kalangan manusia yang tidak bertanggungjawab. Okey, jadi peranan kita perlu lebih bertanggungjawab. Okey, teruskan. Sepatutnya manusia ni tahu tanggungjawab mereka, betul? Kak Rina pun lukis muka sedih di situ. Air mata saya mengalir mencurah-curah sebab saya kecewa jugalah cikgu. Ya, dengan situasi ni. Okey, cikgu tunjuk gambar lagi satu. Bersedia? Okey, gambar ketiga. Cikgu tahu mesti Easton dengan Keith tahu di manakah tempat ini. Easton sedang melukis tu. Easton tadi di Taiping Ya, di manakah tempat ini Easton? Wow. Tempatnya di Taiping rupanya. Taman Tasik Taiping. Betul. Pandainya Easton. Selalu ke sana? Taman Tasik Taiping. Okey. Ya, ini pun tempat cikgu dilahirkan. Cikgu nak tengok apa yang anda lukis di sini. Okey, mungkin Easton nak ceritakan dulu memandangkan ini tempat tinggal dia. Apa perasaan Easton bila lihat gambar ini? Easton, silakan. Saya rasa bangga. Rasa bangga. Oh, memang. Kenapa bangga Easton? Terangkan lagi. Kerana ini merupakan kawasan saya membesar. Ibu dan bapa saya sering membawa saya ke sini untuk berada. Okey, bagus Easton. Jadi bila alam sekitar bersih, indah macam ni, kita pun menikmatinya. Betul? Okey, cikgu nak tanya siapa lagi yang telah lukis? Cikgu nampak Syarania angkat tangan. Cuba Syarania tunjuk. Apa yang Syarania lukis? Cikgu, saya rasa tenang. Saya dapat bayangkan angin bertiup dan buang berkicauan. Sangat indah bila manusia dapat menikmati alam. Okey. Cikgu, saya rasa ingin berjoging di situ. Wah, bagus Syarania. Dia lukis mata dia tertutup. Tenang betul dia dalam persekitaran. Nampak dia menghayati kan keindahan, ketenangan. Baiklah, kita teruskan gambar seterusnya, gambar yang keempat. Apa yang awak nampak? Apa perasaan awak sekarang ni? Okay, gambar tentang, cikgu rasa gambar tentang jerubu, betul tak? Okey. Okey. Ada tak yang dah bersedia, yang dah siap? Okey, cikgu nampak Syavin di situ. Silakan Syavin. Okey cikgu, saya berasa sedih dan bimbang kerana tidak dapat menghirup udara yang bersih akibat daripada sikap manusia yang tidak bertanggungjawab kerana aktiviti pembakaran terbuka sehingga menyebabkan jerubu. Okey. Syavin kata jerubu akibat pembakaran terbuka. Syavin rasa sedih. Okey, selain Syavin, cikgu rasa Diraj mungkin ada pandangan lain. Silakan Diraj. Cikgu, saya teringat
Dulu kita semua perlu memakai topeng muka apabila jerebu. Ramai orang jatuh sakit kerana kesukaran bernafas. Aktiviti harian juga terganggu. Okey. Okey, makna ni Diraj pun buat emoji sedih sebab emosi dia terganggu. Disebabkan dulu pernah berlaku, saya ingat cikgu lah tahun 2019, okey. Saya ingat cikgu tahun 2019 di mana berlakunya kejadian ataupun jerebu yang mengakibatkan kualiti alam sekitar kita ni terjejas dan menghalang pandangan kita. Okay. Ya, betul. Kalau kita lihat gambar ini pun, ini adalah jambatan ketika tiada jerebu. Nampak tak beza dia? Sangat berbeza. Betul, cikgu. Apabila ada jerebu. Okey. Baiklah murid-murid, anda semua telah menunjukkan bahawa anda dapat menerangkan kepentingan menjaga alam sekitar dan juga menzahirkan perasaan sayang akan alam sekitar. Akhir sekali kita akan main satu kuis. Cikgu nak tengok apakah tindakan anda dalam situasi-situasi tertentu. Untuk kuis ini, cikgu akan bahagikan anda kepada dua kumpulan. Okey, cikgu lihat ada yang pakai baju merah, ada yang pakai baju biru. Boleh cikgu kumpulkan Syaranya, Keith dengan Arshavin. Okey, Syaranya, Keith dengan Arshavin dalam kumpulan satu dan Diraj, Shamita dengan Easton di kumpulan yang kedua. Okey, jadi jika anda dapat menjawab soalan ini, anda dapat markah untuk kumpulan anda. Boleh? Kita akan mulakan dengan kumpulan satu. Anda boleh pilih mana-mana soalan. Boleh cikgu tanya siapa nak mula dari kumpulan satu? Ada sesiapa? Okey, Syaranya. Syaranya lah, cikgu. Syaranya dah angkat tangan. Baik, Syaranya. Pilih satu soalan. Saya pilih soalan nombor 1, cikgu. Soalan nombor 1. Okey, kita lihat. Apakah soalannya? Syaranya boleh baca? Semua murid telah pergi ke makmal sains. Namun, lampu dan kipas dibiarkan hidup. Apakah tindakan anda? Cikgu, saya akan mematikan suis lampu dan kipas. Ini akan mengelakkan pembaziran tenaga elektrik. Okey, bagus jawapan Syaranya. Sebenarnya ia sangat penting untuk kita menjimatkan tenaga. Jadi ini adalah satu cara yang kita boleh lakukan. Okey, baiklah, 15 markah untuk kumpulan 1. Okey, tahniah. 15 markah. Kumpulan kedua. Okey, ada sesiapa yang nak mula dulu? Kumpulan kedua. Oh, Shamita. Okey, baiklah Shamita. Soalan apa yang Shamita nak pilih? Saya nak pilih soalan nombor 4 lah, cikgu. Soalan nombor 4. Okey, kita lihat apakah soalannya. Anda ingin menanam sayur-sayuran di halaman belakang rumah anda. Apakah pilihan baja yang anda akan dan mengapa? Saya akan memilih baja organik seperti sisa makanan dan sisa tumbuh-tumbuhan. Ini kerana baja organik lebih selamat untuk digunakan dan tidak mencemarkan tanah. Selain itu, baja organik juga adalah percuma dan mudah didapati. Okey, tepat sungguh jawapan Shamita. Baja organik seperti baja kompos tidak membahayakan alam sekitar seperti baja kimia, kerana apabila baja kimia masuk ke dalam tanah dan dibawa arus oleh air hujan, ia akan mencemari air sungai kita. Okey, 10 markah untuk kumpulan kedua. Okey, tahniah. Baiklah, kita teruskan dengan kumpulan yang pertama, betul? Kumpulan pertama, rasa-rasanya siapa nak jawab? Kin, dari awal lagi angkat tangan. Silakan Kin, pilihkan nombor soalan. Saya pilih nombor 7. Soalan nombor 7, tengok soalan. Okey, dan Kin boleh bacakan soalan tersebut. Berikan 3 cara anda boleh menjimatkan penggunaan air di rumah. Okey. Saya akan menggunakan air hujan untuk membasuh halaman rumah. Selain itu, saya akan membasuh sayur di dalam besen untuk menjimatkan air. Dan saya akan menyiram pokok dengan air yang saya telah diguna. Okey, nampak tak penjimatan di situ? Ken kata kita boleh gunakan air tadahan
Hujan. Betul. Untuk melakukan ataupun mencuci kereta. Di situ kita boleh guna semula dalam kita letak satu besen, kita guna air dan kita basuhkan sayur-sayuran. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga, boleh menggunakan air yang diguna semula untuk menyiram pokok. Nampak di situ penjimatan ataupun mengelakkan pembaziran air ni. Okey. Seterusnya, cikgu rasa Diraj. Okey, Diraj silakan untuk kumpulan yang kedua. Okey, pilih nombor soalan. Ada nombor 6 lah cikgu. Nombor 6, silakan. Tengok soalan. Okey, sila bacakan. Selepas aktiviti merentas desa di sekolah, anda banyak botol minuman plastik kosong yang dibuang. Apakah tindakan anda? Kalau Diraj. Saya akan mengutip semua botol-botol plastik dan letaknya semula di pusat kitar semula yang terdekat. Okey. Pungut, kita kumpul, kita semula. Hantar ke pusat kitar semula. Okey. Biasanya kalau kita hantar di pusat kitar semula, biasanya kita akan dapat ganjaran, betul? Murid, suka tak Diraj? Pernah tak? Okey, suka. Sebenarnya penting untuk kita kitar semula sebab untuk botol plastik sebenarnya mengambil masa yang sangat lama untuk terurai. Betul. Siapa tahu berapa tahun? Tahun soalan cepumas. Cepumas tu. Tak apa, cikgu bagi tahu dalam 450 tahun untuk Wah, satu botol lamanya. terurai. Cikgu. Jadi pentingnya untuk kita kitar semula. Kalau tidak terlalu banyak sampah yang terkumpul. Okey, cikgu. Nampaknya kita dapat respon daripada murid-murid dengan sangat bagus sekali. Bagaimana mereka dapat menjawab dan memberikan pandangan mereka. Boleh tak kalau kita nak berehat sekali lagi? Okey, boleh. Kita simpan markah mereka kan? Nanti kita akan saksikan berapa agaknya markah kumpulan 1 dan kumpulan 2 selepas ini di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Okey, baiklah. Tadi kita dah pun menyaksikan beberapa orang murid sudah pun menjawab soalan kuis mereka dan mendapat markah yang cukup cemerlang. Cikgu, kita nak sambung tak kuis ni lagi? Kita sambung kuis. Nampaknya, mereka pun bersemangat. Boleh kita sambung murid-murid? Kalau boleh, sila tunjuk thumbs up. Okey, silakan cikgu, teruskan. Okey, kita lihat balik kepada kumpulan 1 yang sedang mendahului dengan 10 markah. Siapa lagi yang belum jawab? Arshavin. Okey, Arshavin, pilih satu soalan Arshavin. Okey cikgu. Saya nak soalan nombor 8. Soalan nombor 8. Okey, baiklah. Arshavin cuba bacakan. Jiran anda sedang membakar sampah di halaman rumahnya. Apakah tindakan anda? Cikgu, tindakan saya ialah akan menasihati jiran saya untuk tidak membuat pembakaran terbuka di halaman rumahnya kerana dia akan menyebabkan pencemaran udara. Okey, bagus Arshavin. Sepatutnya kita tidak membakar sampah, tetapi bagaimana cara pelupusan sampah yang betul? Kita boleh ikat, buang di tempat pelupusan sampah ataupun sampah-sampah yang boleh dikitar semula. Kita boleh asingkan, betul? Ya, boleh diasingkan. Okey, bagus. Nampaknya kumpulan kedua kena kejar. Okey, kumpulan kedua. Siapa lagi yang belum jawab? Cikgu nampak Easton. Boleh Easton pilih satu nombor untuk cikgu? Ya, teruskan. Silakan.
Saya nak soalan nombor 5. Soalan nombor 5. Okey, baiklah. Easton bacakan. Sekurang-kurangnya 4% daripada pokok yang ditebangkan adalah untuk membuat kertas. Nyatakan 3 cara anda boleh mengurangkan penggunaan kertas dalam aktiviti harian anda. Okey, apakah jawapan Easton? Yang pertama, kita boleh menggunakan telefon pintar untuk mencatat nota dan sebagainya. Yang kedua, kita boleh menggunakan kedua belah kertas. Ketiga, kita boleh membaca surat khabar, majalah dan buku pada telefon pintar. Okey, bagus jawapan Easton. Sekarang ni kita semua dah digital kan, jadi kita boleh gunakan telefon pintar untuk mengambil nota. Tidak lagi perlu menggunakan kertas. Ataupun kita boleh membaca buku-buku digital. Dan seperti Easton cakap tadi, kalau perlu gunakan kertas, guna kedua-dua belah kertas. Ya, Kak Rina ada lagi nak tambah untuk cara-cara? Kalau saya cikgu, saya memang suka beli buku nota, tapi saya akan pastikan buku nota yang saya beli itu adalah daripada kertas kitar semula. Oh, bagus. Itu pun cara yang bagus. Kita gunakan kertas yang dikitar semula. Okey. Okey. Baiklah, kita teruskan ya. Teruskan untuk kumpulan yang pertama. Kumpulan pertama, cikgu tengok siapa lagi yang belum jawab. Okey, silakan Sarania. Silakan. Okey, teruskan. Pilih nombor soalan. 2. Okey. Nombor 2, bacakan soalan. Keluarga anda menyambut hari jadi adik anda. Ibu menyediakan pinggan dan jauhan kertas untuk kawan-kawan yang datang ke majlis. Apakah yang boleh anda buat? Okey. Pada hari jadi adik, saya akan meminta ibu untuk menggunakan pinggan yang boleh dicuci dan digunakan semula. Okey, maknanya dah guna pinggan kertas, betul lah. Okey, maknanya kita guna sekali lagi. Ataupun jangan membazir, jangan buang, kita gunakan dulu. Okey, sebelum kita buang, maknanya kita gunakan dulu daripada kita terus buang, kan? Ya, ataupun guna pinggan yang boleh dicuci semula. Okey. Jangan guna pinggan kertas, yang tu pun boleh. Okey, bagus Sarania. Okey, kita ada satu soalan sebenarnya. Tapi untuk tim kumpulan yang kedua, okey, siapa belum jawab lagi? Diraj. Betul Diraj? Okey, Diraj. Okey. Cikgu Diraj sekejap. Cikgu nak Kak Rina untuk bacakan soalan sebab kita ada satu saja soalan. Soalan mana yang tinggal? Soalan yang ketiga, yang terakhir. Okey. Boleh. Anda ingin ke pusat beli belah bersama ibu anda. Apakah pilihan anda dan mengapa? Baiklah, cikgu. Saya akan memilih beg kain kerana ia boleh digunakan semula. Oleh itu, saya tidak perlu membazirkan penggunaan beg plastik. Okey, bagus tu. Kita guna beg kertas dan beg yang boleh diguna semula. Ya, betul. Okey, Kita tengok nampaknya. Ya, nampaknya kumpulan 1 telah meraih 65 markah. Okey. Dan kumpulan kedua 55. Sangat Okey. hebat sebenarnya cikgu. Yeah. Wah, seronok sangat pembelajaran kita pada hari ini. Nampaknya kita pun sudah sampai ke penghujung pembelajaran. Boleh tak kalau kita nak minta salah seorang murid untuk membuat rumusan? Rasa-rasanya lah cikgu rasa ramai yang semua angkat tu. Tapi hari ini cikgu rasa nak pilih Samita lah. Samita, silakan Samita. Okey, nampaknya Samita bertuah. Silakan. Terima kasih cikgu. Sebagai kesimpulan, flora dan fauna merupakan amanah Tuhan kepada kita. Maka menjadilah tanggungjawab kita untuk memelihara dan memulihara alam sekitar. Marilah sama-sama menjaga flora dan fauna. Ya, baiklah kita bersama kita menjaga flora dan fauna. Nampak tak kita berjaya? Okey. Dari kita menyentuh tentang literasi civic tadi, dari segi pengetahuan, dari segi sosio emosi, ada emoji tadi, dan dari segi tindakan. Nampak tadi tindakan
kawan-kawan kita tadi. Okey, cikgu harap. Kalau saya tengok ada lagi pula murid yang tak sabar nak lagi jawab. tak sabar. Kalau boleh seorang Kita lagi, bagilah cikgu rasa nak pilih siapa tu. Seorang lagi murid Mana nak lelaki. kecewakan mereka. Murid lelaki. Okey, Diraj. Diraj dah jawab soalan kan tadi. Boleh cikgu panggil Keith? Silakan, Keith. Keith. Boleh cikgu. Sebagai kesimpulan, kita harus melindungi alam sekitar. Pak kata pepatah, bak baik dibalas baik. Wah, ada pepatah ada lagi. pepatah lagi hebat kitanya. Bagus, Keith. Ya, okey. Kita rumus. telah sebut itu adalah tanggungjawab kita untuk melindungi alam sekitar. Okey, bagus. Sedikit rumusan daripada cikgu berdua. Baiklah. Silakan. Okey, terima kasih hari ini. Cikgu dah kita dah tengok ya. Maka mainkanlah peranan masing-masing tentang sayangi alam sekitar. Kita dah tahu hak, peranan dan tanggungjawab kita untuk sayangi alam sekitar. Jadi, marilah kita seperti kata Samita tadi, cikgu pegang kata-kata Samita. Marilah kita sama-sama menjaga dan memelihara alam sekitar kita. Boleh Samita? Boleh semua? Boleh. Okey. Okey, untuk bagi cikgu pula, cikgu rasa menjaga alam sekitar ni semua orang boleh buat. Bukan sahaja kerajaan, bukan sahaja orang dewasa. Anda semua seperti yang anda buat dalam kuis tadi, pilihan anda setiap hari boleh menjadi perbezaan. Ya, setiap tindakan kita semua boleh memainkan peranan. Baik, terima kasih banyak-banyak kita nak ucapkan kepada Cikgu Muhammad Fairuz Mat Daud, kepada Cikgu Ching Suji dan juga kepada semua murid-murid secara dalam talian yang menunjukkan respon yang sangat aktif hari ini. Boleh thumbs up semua. Terima kasih. Terima Dan kasih. terima kasih juga untuk murid-murid yang berada di rumah bersama dengan ibu bapa yang turut menonton. Mudah-mudahan ia memberi ilmu pengetahuan yang bermanfaat. Ingat, sayangi flora dan fauna kita. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye. Bye adik-adik. Bye. 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 Bye semua. Bye semua. Menjaga alam sekitar tanggungjawab semua orang. Saya rasa pengajaran ini, topik alam sekitar amat penting sejak kecil. Ini kerana kita boleh menerapkan nilai-nilai murni, cinta akan alam sekitar, tanggungjawab dalam kanak-kanak, supaya mereka boleh melakukan amalan yang baik, manfaatkan alam sekitar. Saya rasa bahawa pendidikan sivik dalam pendidikan moral pada kali ini penting kerana ia menerapkan nilai teras kasih sayang yang mengajar anak-anak dan murid-murid kita untuk menyayangi kehidupan flora dan fauna yang semakin terancam. Jika kita mengajar mereka dari sekarang, kita dapat menerapkan ilmu kepentingan menjaga alam sekitar serta memupuk sifat kasih sayang terhadap alam sekitar dalam murid-murid. Mereka akan sedar bahawa semuda-muda mereka juga boleh mengambil tindakan dan memainkan peranan masing-masing untuk menjaga alam sekitar supaya generasi yang akan datang juga dapat menikmati keindahan flora dan fauna sampai berikutnya. Didik TV KPM